السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peringatan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga peringatan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengurusi majlis, seluruh ahli jawatankuasa Surau An-Nasariyah, Kampung Pendiat, Bota Kanan ni. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana Allah Ta'ala pertemukan kita hari ini sebagai pemula, mukaddimah ataupun awalan kita bertemu hari ini. Walau mungkin ada yang sebahagian dah berjumpa sebelum ni, kan? Tidaklah jauh sangat saya, cuma seperti sikit latar belakang yang disebut oleh pengurusi tadi. Saya bertugas di sini baru lagi sebenarnya, lebih kurang 1 tahun, kurang lebih setahun. Genap raya Aidilfitri itu setahun, gitulah. Sebelum tu hampir 10 tahun saya bertugas di Ipoh dan juga Kampor. Walau saya berasal dari Lambau pun cuma dibesarkan di Taiping. Mak ayah ke Taiping, jadi saya sempat berbudak je sikit Lambau tu. Sempat berbudak, menengah tu dah ke Taiping dah. Kemudian mengaji di luar dan sebagainya. Lepas 10 tahun Alhamdulillah baru rezeki nak balik kampung balik. Jadi Alhamdulillah, walaupun POS semua ada lagi di Kampung Talang tu, Belah Lambau tu waris ada lagi. Saya sekarang pun menetap, anak isteri pun di Ipoh, menetap di Ipoh. Cuma kerja di sini lah. Kadang-kadang ada seminggu sekali 2 kali tidur di sini di Bandayu tu, pasal pokok saudara mak saudara ramai sini. Dan kerana dia berkata tak ada waris pula, berbalik hari bahan kata. Jadi adalah di Bandayu tu. So kebetulan duty on duty hari subuh kan, subuh di masjid daerah tu, bolehlah terus tidur sini. Itulah rutin kurang lebih kan. Anak bini diam di Ipoh, kerja di sana, sekolah di sana kan. Jadi
Tapi hati tu di sini kan. Takdir Allah Ta'ala setahun, baru lebih kurang setahun, tugaslah di sini. Sebagai orang kata apa, pendaftar pernikahan lah, duduk di pejabat, juga mengangkat Imam Suruh di daerah masjid daerah tu, insyaAllah. Jadi hari ini Alhamdulillah kesempatan lah, seronok sekali bila kita dapat bertemu dan sebagainya. Bicara pula tentang hari yang baik, pada bulan yang baik pula kan, bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Dan hari ini berapa Zulhijjah tuan? 4, 5 dah 5 dah kan? 5 Zulhijjah. So jadi kita menuju kepada hari-hari yang disebut Al-Hajjul Arafah, hari yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang yang sedang mengerjakan ibadah haji hari ini. Mereka di sana menuju hari kemuncak, 9 Zulhijjah. Jadi kita di sini pun itu juga kegembiraan umat Islam hari ini yang berada di Malaysia hari ini, dengan cara kita melaksanakan pelbagai ibadah. Dia bermula daripada 1 Zulhijjah itu, sudah pun disebutkan oleh para ulama, walayalin ashr dalam surah Al-Fajr itu, wal fajri walayalin ashr, demi 10 malam. Bagai pendapat disebut dengan pendapat 10 malam akhir Ramadan, 10 itu 10 ini, tetapi antara masyhur disebut adalah 10 hari dalam bulan Zulhijjah yang Allah memuliakan detik-detik daripada 1 Zulhijjah sampai hari 10. Bahkan bukan sekadar 10, disambung lagi pada hari Tasyriq. Jadi amat penting dan juga beruntung kita hari ini Allah Ta'ala pilih kita menghidupkan malam-malam pada bulan Zulhijjah, yang pada siang harinya dengan pelbagai ibadah kita buat. Sebahagian kita yang berpuasa, sebahagian kita hari ini mengamalkan sunnah-sunnah lain, antaranya bersedekah yang banyak. Semua itu munasabah sebuah ibadat itu semata-mata membesar dan mentakzimkan hari-hari besar, yang hari-hari dalam bulan Zulhijjah ini. Jadi kita beribadah ni berkira-kira dengan cara memanfaatkan waktu-waktu penting. Bukan tak, ya semua orang ada je jenis orang setiap hari Khamis Senin dia puasa, tak apa, betul. Tapi hari ni ada orang yang mencatur ibadahnya agar lebih besar nilai bila dia tahu kualiti hari apa yang dia diam tu. Jadi hari ni Alhamdulillah orang kampung Budiat memanfaatkan hari 10 yang penting ini, malam-malam 10 penting ini untuk pelaksanaan ibadah kita. Lebih lagi kita hari ni, supaya bila kita bincang tajuk ini, tak adalah strict sangat tajuk ni, korban kerana iman ya. Korban tu kerana iman, bukan kerana harta. Pusing ke mana tajuk tu kan. Tapi tak apalah lah. Kurang lebih nanti apa yang beri penting bagi pelaksanaan kita, pergi kalau ke korban kita hari ni dijayakan pada disebut Yaumun Nahar, hari 10, hari ke-10, okey, hari kemuncak, kemudian diberikan kelebihan lain pula hari Tasyriq, yang macam hari Tasyriq, hari Tasyriq, Qaf. Okey, Yaumun Nahar punya kelebihan-kelebihan tersendiri, iaitu hari hari raya itu ada kelebihan tersendiri. Kalau kita nak bicara tentang bagaimana kita nak memanfaatkan hari raya tu, benar-benar hari raya tu, supaya kita tak lepas peluang kan. Apa kata Nabi SAW? Hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma amila adamiyyu min amalin ma amila adamiyun min amal yaumin nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innahu la ya'ti yawm al-qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa. Ini kelebihan hari raya ni, kita sebut ni, ma'amila adamiyun min amal, tak adalah satu amal pun yang dibuat oleh anak-anak Adam kita lah daripada hari raya yang kita buat tu, ahabba ilallah, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, min ihraqid dam, iaitu daripada menumpahkan darah. Jadi hari ni hari raya Aidil Adha, sinonimnya hari tumpah darah. Itu benar, tak mau duduk saja hari tu. Jadi kalau duduk saja itu menyalahi adat hari raya tu. Lepas tu biar main darah itu. Nanti kita tengok signifikan, hubung kait dengan hukum pula nanti. Hubung kait dengan hukum, boleh kau hari ni kita selit hukum sikit kan. Bukanlah nak ngajar pria pun kan. Ngajar pukul 10 tentu habis lagi. Ada perkara tengok tu fiqh pada ustaz kita ngajar. Barangkali bila mari hari penting, tu guru kita ni yang ngajar, tiba-tiba dia masuk bab itu je kan.
Jadi saya rasa tuan-tuan dah didedahkan pelbagai fiqh-fiqh khusus fiqh korban, tapi nak review sikit paling kurang sekarang kita selit-selit sikit. Cuma hari ni kita ambil dulu bagaimana kita nak mengamati erti korban tu, hari raya korban tu ataupun ibadah korban tu sendiri. Pertama sekali kita nak nyatakan bahawa amalan itu adalah sebaik-baik yang disukai Allah pada raya tu apa dia, daripada perbuatan menumpahkan darah, yang ini binatang korban. Ihraq kedap bukannya asal pergi potong jari ke apa tak, bukan. Nengok binatang korban, imma kita memang memasuki ataupun menyertai korban, atau bersama turut orang yang menyertai korban, ataupun bersama-sama majlis orang yang menumpahkan darah tersebut. Tengok keupayaan manda kita. Sebab hari itu, majlis itu adalah majlis yang disukai pada hari raya tersebut. Kata itulah kita nak nyebut memang aku tak boleh tengok darah lah, panih lah, apalah, rugi. Satu, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati, sungguh kalau datang pada kiamat nanti, siapa dia? Orang yang betul beramai pada hari raya tadi. Tengok daripada tumpah darah, khusus orang yang kelebihan ni dapat pada orang yang masuk korban lah, terutama. Dia datang pada kiamat nanti dengan tanduknya binatang tadi. Biquruniha, tanduk dia, wa ash'ariha, bulu-buluan binatang tadi, wa azlafiha, kuku-kuku dia. Dan bukan sekali itu, wa anna dama la yaqa' min Allah, darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Ta'ala, akan sampai kepada redha Allah, mengharapkan Allah beri limpah rahmat berterusan, redha Allah berterusan. Bimakani qabla ayyaqa' minal ardi, akan sampai kepada Allah sebelum dia jatuh ke tanah lagi, menunjukkan besarnya nilai ibadat tu. Sebelih saja belum sampai darah tu ke tanah, punyalah cepat nak cerita hari tu besarnya nilai redha Allah masa tu. Siapa yang buat, betul kena faham betul-betul ibadat tadi tu dari sudut kelebihan yang Allah beri, ganjaran yang Allah beri, bukan semata dengan niat lain daripada itu. Niat korban macam-macam jenis, itu pekoh bincang macam-macam tu. Niat orang masuk korban macam-macam ragam orang tu. Daging mahal katanya, okey, cari lembu besar, orang peranjur dapat cari lembu besar, bahagi pula 7, kemudian dapat banyak portion ke mana, kan? Masjid bagi 5 kilo, kan senang 5 kilo kali RM30 dah berapa? Dia kira itu lah. Ada yang pattern itu, okey. Tapi tak salah, tak salah. Nanti kita bincang bekahnya tak, hubung kait orang yang masuk korban ni, apa value dia. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, fatibu biha nafsa, maka bersihkanlah jiwa kamu. Dengan kata lain bahawa dengan masuk korban tu, kita adalah proses pembersihan jiwa. Maka tak boleh kotor hati macam tu. Masa tu dia fikir hari raya korban, fikir awak nanti dia tak pandang perut tu, dia tak pandang itu, tak pandang ni, terlintas pula biar lebih sikit ambilnya. Sedang hari tu hari bersih, hari tu hari bersih. Itu awal hadis ni disebut, faham benar-benar hari tu hari besar. Bersih diri, bersih jiwa orang yang masuk, orang yang mentai, orang yang turut serta. Perlu ambil peluang-peluang penting, ditengok dan dilihat binatang bagaimana terjatuh ke bumi apa semua. Fataqabbala minni Allahumma inna adhiyati fataqabbala minni. Orang masuk korban tu akan ni, ya Allah berikanlah aku korban aku tahun ni, fataqabbal minni, terima kalau korban aku tahun ni punya sungguh. Bukan sebab-sebab tengok dia punya gelagat lembu dengan itu tampingan je. Kalau tak ada benda tu pun boring juga, kan? Itu kebetulan je, tapi yang lebih besar nilai lembu dan lebih apa sebagainya. Maka sebab itu perkara bila kita nyatakan hadis ini menunjukkan afdal sembelihan tu berlaku pada hari raya Aidil Adha, hari tu afdal. Itu bukan tak ada apa-apa halangan lah. Bukan berarti orang lain yang buat hari ketiga yang empat tak dapat benda ni, tak. Tetap ada, kerana itu pilihan hari yang lain selain pada hari afdal. Dia ada hari tasyrik, yang kerja hari tasyrik itu juga adalah tuntutan untuk buat korban. Boleh buat korban, tak ada masalah. Jadi itu antara lebih. Antara lain juga disebut hadis yang lain, bagaimana binatang tadi tu akan menjadi tunggangan kita. Sembelih lembu, boleh kobor, itulah tunggangan kita nanti ketika melalui titian sirat. Allah, kita cuk risau
Tiang Sirat macam mana gayanya, mari kita halus, belah lagi rambut tu, belah lagi apa ini, macam mana keadaan kita beramal dunia ni, macam-macam hal kita, ragam kita, tabiat kita, dosa kita, risau kat sana tu, macam mana proses hisap ni. Rupa-rupanya dengan ibadat yang kita buat hari ni tu, binatang tunggakan itu, tunggangan itu akan jadi syafaat buat kita. Itu nilai tu. Walau nampak remeh 700-800, tapi ganjarannya besar. Bukanlah remeh nak benda, besar nilai tu. Tapi bukan sekadar duit tu keluar, investment dia besar. Invest dia, pelaburan, nilai pelaburan tu bukan berapa persen dah. Bagi 800 dapat berlipat-lipat ganda. Pasal itu kita tak nampak betul, orang tak gemar melabur, orang gemar cepat untungnya. Cepat untung habis. Melabur macam ni orang tak nampak. Tapi bila bicara soal ibadat korban ni, dia melihat kepada kemampuan kewangan. Sebab tu apa kata Khatib Asy'arbini dalam kitab fiqh dia, orang yang dibolehkan melaksanakan korban ini iaitu al-muslimu al-harru al-aqilu al-balighu al-mustati'. Al-harru al-balighu, al-muslimu al-aqilu al-balighu al-harru al-mustati'u. Antara ciri-ciri orang yang berkemampuan nak buat korban ataupun yang mesti syarat boleh buat korban tu, siapa dia? Orang Islam pertama. Korban yang dikatakan mesti niatnya, mesti orang yang capai kewajipan ataupun yang boleh laksanakan korban ini, dia panggil syarat sah, orang panggil, iaitu pertama mesti orang Islam lah, yang kedua orang yang berakal, yang ketiga balik, yang keempat orang tu merdeka, tak isu lah kita hari ni, yang kelima adalah mustati', yang mampu. Jadi kalau orang tak ada kemampuan, dia tidak so Ustaz kata banyak, banyak lebihnya Ustaz gini-gini ni. Tapi boleh kita bincang, betul kita sebut juga apa kata PPK yang bila bincang nak dapat kelebihan ni, sebab ini adalah korban yang melibatkan signifikannya pertumpahan darah dan binatang korban. Jadi binatang korban hari ni bukan jumpa belakang rumah aja, kena beli. Kena beli. Jadi dekat situ syarat kemampuan. Mustati' ni kemampuan ni ambil kira macam orang pergi haji, macam orang fikir orang pergi mana-mana umrah, so melibatkan material kewangan. Jadi mustati' itu syarat. Mampu dari sudut mana, kata ulama fiqh. Yang dikatakan mampu ni macam mana? Kalau dah orang ni kemampuan tapi dia tak buat, boleh jatuh hukum makruh. Boleh jatuh hukum makruh. Pandangan awam, pandangan umum, iaitu dia ada nisab lebih 1 tahun. Ni umum. Bahkan selain pada mazhab Syafi'i pun berpegang pendapat ni. Nisab hari ni kita pendapatan lah, dia ambil kira nisab harga emas masa, sehingga boleh dikenakan bayaran zakat, iaitu 25,000 cukup 1 tahun. Haul dia parking dalam akaun kita 25,000 setahun. So orang habis tu bila dia ada duit jumlah banyak tu kan, maka dia perlu bayar zakat. So orang yang bawa 25,000 setahun, bahkan 30,000 40,000 memang ada dalam akaun dia, bahkan jadi bubur kat current account lagi, bahkan fixed deposit lagi. Semua maksudnya duit tu memang mati, ada je kat dia 30, 40, 25,000 dan kat atas. Orang ni memang tiap-tiap tahun dia kena buat. Bukan cerita tahun ni aku buat, tahun depan awak relax pula bagi orang lain pula. Mau begitu. Ada orang faham begitu. Awak dah 3 tahun untuk turun. 3 tahun untuk turun, maka tahun bila tiba masa patut dia buat, dia tak nak buat. Dia kata bagi orang lain pula, pasal tempat ni kalau awak masuk orang lain tak masa. Ada cara je, bukan mesti kalau kita kat kita penuh orang lain tak boleh berdapat hak kita. Sebab tu hari ni bila kita bincang soal keupayaan pemangkin ekonomi umat Islam dengan apa-apa produk dan sistem negara kita, kalau betul-betul guna pakai lah semua sistem Islam ni, semua orang faham, susah orang jumpa orang miskin kita ni. Tapi sebab kira banyak, kira-kiranya banyak. Yang ni salah satu matlamat korban ni sendiri. Nanti kita tengok cara Pak Gihan tu kan. Siapa Pak Gihan kan? Pertama orang yang masuk korban tu sendiri, orang miskin, orang kaya, tu semua tiga-tiga tu dapat poin besar. Kenapa dia beda dengan macam tu? Lepas tu nilai agihan yang afdal macam mana? Ranking nombor 1, ranking nombor 3. Berarti hari ni, hari raya korban ni adalah hari yang kita katakan bahawa kalau boleh tak ada orang tak makan daging. Signifikan matlamat akhirnya supaya tak ada langsung orang Islam yang tak berkesempatan makan daging. Bayangkan setahun tu, terbukti hari ni pun begitu jugalah kita. Bayangkan punya mahal daging yang amat keluar tu. Berulang-ulang makan apa itu, makan ayam je lah. Berulang makan ayam itu, ikan dah mahal balik kan, ikan mahal.
ayam, tiba-tiba pom kok daging. Setahun sekali ada daging. Ini kesempatan Allah bagi pada kita. Macam tu orang Arab. Orang Arab dulu bila mana berkesempatan hari korban, hari pertama itu disembelih habis-habisan. Kemudian kenapa namanya hari tasyrik tu? 1, 2, 3 tu kan. Tasyrik tu ada beberapa pandangan. Pandangan yang selari dengan tindakan orang Arab dulu. Hari tasyrik tu bila-bila banyak sangat disembelih, setiap orang mampu. Bayangkan awal-awal ingat zaman, kita tengok zaman Umar Abdul Aziz, sebelum tu lagi Umar bin Khattab, Umar Abdul Aziz, Umar bin Khattab tutup, Abdul Aziz tu cucu jadi khalifah. Mana pernah ada orang miskin? Bila semua orang mampu, semua orang buat, semua yang besar cukup syarat buat korban. Bayangkan. Jadi apa berlaku dengan daging? Lempah tak daging? Lempah. Tapi bila datang syariat hari tasyrik, hari tasyrik tu apa? Hari tasyrik tu dia maksud hari untuk dia mengkeringkan balik daging-daging yang banyak tu. Zaman dia memang kan ada tiap air betul. Yang hari ni dalam kadang dalam tiap air kita korban yang lepas ada lagi. Padahal simpan lagi dagingnya. Bayang, cerita lah, ada lah orang tu kan. Dia buat daging korban ada lagi. Ni apa daging? Kerah apa batu lagi. Daging korban lepas. Dia bagi orang ni, simpan setahun dapat. Nak cerita itu kita punya teknologi sekarang dulu pun ada. Jadi tasyrik yang berlaku pada zaman Arab 3 hari yang dia membuat untuk memanfaatkan daging supaya orang lain boleh sampai. Bukan beli kita hari ni deliver pakai apa pun sehari 2 hari sampai. Dia nak bagi jauh-jauh tu. Cara macam mana nak selamatkan supaya daging tu selepas seminggu 2 minggu untuk deliver mana-mana tempat sampai orang dapat manfaat, dikeringkan daging tu. Tasyrik itu maksudnya direncai, maksudnya rencai tu daging tu. Jadi daging korban tu kan bila makan, tak kira lah daging korban kita bagi secara orang itu nak bagi manfaat masak ke, nak bagi manfaat apa ke, silakan, tak apa. Ataupun belum dimasak pun tapi itu dikeringkan. Bila sebut tasyrik, maksud daging tu sudah kering. Bila kering, lamalah daya tahan daging tu untuk diberikan. Bahkan bila dah kering sangat ataupun khawatir daging tu tak elok pun semua, maka direncaikan daging tu dalam bentuk kita macam serunding. Ya, serunding bertahun tahannya. Masak daging tu jadi serunding, bukan hari, bukan sehari, bukan sebulan, bertahun tahan. Menunjukkan fleksibel. Daging tu juga hari ni dengan teknologi yang lepas masyarakat Arab dulu buat, sekarang ni ada NGO pula sekarang ni dia jadikan ready to drink, ready to eat, RTE. Daging korban dia buat korban mana-mana tempat, kemudian dia masak. Bila dia masak, dia buatlah daging kurma, daging masak merah, daging kicap, daging sambal. Dia bungkus macam buat macam kita beli orang pergi mana-mana orang jual sambal orang apa. Bila dah siap bungkus betul, kemudian dia bagi ke orang. Orang susah ni dia beri lauk tu, lauk yang dah masak. Lauk tu ataupun daging tu adalah daging korban. Inovasi sampai tahap tu supaya pahala orang korban tu berterusan lah. Dan ready to eat tu diyakini lah bahawa bila sampai ke orang tak simpan balik dah kalau daging orang, daging korban. Dan daging tu pula boleh tahan berbulan-bulan. Sampai ke orang pula, orang nak makan belum kejap, tak ada lauk, tak ada apa pun. Bila sampai ke orang, nasi putih menjadi dah, dia buka betul makan. Makan. Nak ceritanya, alhamdulillah hari ni banyak orang buka mata dengan apa pelaksanaan orang dulu. Bila buat daging korban, boleh buat ibadat korban, manfaat sedekah tu sampai. Dalam ibadat korban ni kelebihan Allah beri tadi dengan hadis yang kita baca, di situ ada nilai yang lain, antaranya adalah orang boleh melaksanakan sedekah. Korban dapat pada individu, tetapi pahala jariah dan sedekah tu sampai. Pahala sedekah tu sampai. Bayangkan orang yang masuk korban sampai seekor, bayang nilai daging yang dia dapat manfaat tu macam-macam jenis kan. Itu contoh untuk orang yang faham betul. Okay? Jadi itu nilai. Okay? Jadi kita dah faham manfaat, dah faham faedah orang melaksanakan korban. Hari ni kita mustati' atau tidak, mampu ke tidak. Beruntung orang yang mampu. Alah, apa jadi kemarin ni tak mampu, apa boleh buat? Tak mampu. Bila berarti kata tak mampu, maka kita hilang bebanan pelaksanaan itu. Sunat muakkad tu hilang. Mau pun nak stres-stres, dah tak mampu. So, kerana yang mampu itu adalah disebut dengan sunat muakkad tu pada orang yang mampu. Orang yang tak buat sedang dia mampu, hukumnya makruh. Okey, pendapat pertama, kalau dia ada lebih 25,000, yang ni nisab tahunan. Pendapat kedua yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, yang ni ramai orang buat tu. Sebab apa? Paling kurang dia ada biaya pada hari raya dan 3 hari tasyrik tu. Dia ada lebihan lagi untuk dia biaya sebagai dia yang nguruskan rumah tangga beserta dengan anak-anak yang lain.
Contohlah orang gaji 3,000. Raya kita contoh 28, 29, 30. Sorry, 27, 28, 29, 30. Ambil 4 hari tu kan. 27, 8, 9, 30. Ambil contoh. Raya 27 ambil contoh Walaupun raya 20, 8 9. Kita ambil contoh raya 27. Nak kira matematik. 3,000 gaji. Contoh 3,000 Kalau orang gaji 1,000, kira macam mana. Dia belanja biaya rumah dia sampai hari ke-26 tu. Berapa yang dia biaya daripada 3,000 tu? Dia dah biaya perbelanjaan harian dia dah lebih kurang RM2,000 sebab dah hampir 23, betul? 23 kan? RM2,000 dah dia biaya. Logik tak? Logik kan? 2,000. Jadi hari ni tinggal baki berapa? 1,000. 1,000 tu apakah dengan dia masuk korban dia boleh survive lagi 4-5 hari makanya. Takdir berapa korban? Nilai berapa korban? 700.5. Tinggal berapa 200.5 kan? Lelaki kan? Saya 200.5 tu agak boleh survive tak belanja hari raya haji 4 hari lagi, 3 hari lagi. Susah kan? Susah lah. Sebab kalau kira perkiraan 2,000 sebelum ni, nisbah sehari 100. Contohlah anak 10 anak 7 nisbah lah contoh. Banyak motor, banyak apa kira kan. Jadi orang yang macam ni, orang yang bila kita kira, bila dia nak masuk korban baki tinggal 200.5, sedangkan hari nak survive adalah 400 keperluan dia kan. Hari raya tak syarat 3. So orang apa ni? Orang yang tak mampu, dalam kategori tak mampu. So tak dibeban atas dia sunat muakkad. So kongsi sangat kenapa tak masuk korban apa. InsyaAllah Allah beri ruang ibadat pada orang lain, dan kita nanti besarkan hari-hari penting tu. Banyak lagi pala-pala bahasa ibadat-ibadat lain boleh kita buat. Yang mampu macam mana? Orang gaji 3,000, anak baru seorang 2. Rupanya lepas habis separuh 26 hari bulan, gaji dia ada lagi 1,800 contoh kan. Sehari RM50 dia belanja. 1,800. 1,800 korban 800. Habis 26 hari gaji dia 1,800. 800 masuk korban ada 1,000. Boleh hidup dalam 4-5 hari tu. Boleh. Jadi orang Syafi'i mampu masuk. Kerana dia adalah hukumnya sunat muakkad. Mazhab Syafi'i dia pakai yang ni. Jadi dia punya syarat lebih ketat untuk melayakkan sunat muakkad tu dicapai. Artinya mazhab Syafi'i ini dia menggunakan kaedah supaya orang ni ada peluang je, orang mampu sikit je jalan terus. Tapi alhamdulillah hari ni orang kita ni dia bergelega otak nak boleh buat ibadat tu. Hasrat nyimpan tu sendiri daripada awal tahun ni. Jadi dekat situ kebijaksanaan yang dibuat itu ini menjadikan kita hari ini buat tinggal lebih sistematik, susunan. So kita buat di luar kepada, bukan luar kemampuan, lebih kepada kemampuan kita. Menyimpan tu berasaskan biasa lebihan. Sebab tu biasa orang nyimpan. Kalau orang hari ni tak ada biaya, tak cukup simpan, tak cukup biaya, orang tak simpan duit, orang belanja habis. Jadi hari ni daripada jumlah ada dapatan perolehan 1,000 ke RM500, dia tarik RM10, RM5, simpan, melayakkan dia masuk korban. Jadi kaedah apa itu pun alhamdulillah dikira sebagai orang yang mampu sebab dia nyimpan. Okey. So tengok ruang yang ada untuk kita hari ni. So al-mustati' tu sebenarnya lebih. So atas sistem kita, sistem cara hidup kita, orang menyimpan kaedah, orang tak menyimpan dia mikir yang tadi tu. Jenis orang gaji tak salah orang musim-musim sekarang, jangan. Inflasi ni jangan dibuat. Masuk hari ni gaji, hari ni tak kena gaji federal. Petang habis dah. Hari ni masuk, esok habis dah. Macam-macam tunggu. Auto tariknya. Ada yang setengah tu boleh tengok je gaji dalam akaun tu. Sebab saya bank dah ambil esok lusa. Dia boleh tengok je. Contoh kan. Kesian hari ni. Jadi sebab tu mungkin kalau orang tanya, oh ini ada satu sedipo tu Masjid Kaum Melayu 23 ekor 25 ekor masjid kira. Tahun ni berapa tanya tu imam? 15. Apa tanda? Tandanya apa? Orang tak mampu lah. Orang tak mampu. Betul itu, normal. Dia main peranan, bilangan tu main peranan. Bilangan tu main peranan menunjukkan kesanggupan orang ataupun kemampuan orang tu kan. Tapi alhasil rezeki Allah tu tak ada di mana-mana. Cuma hari ni orang yang ada kemampuan dia akan buat. Alhamdulillah. Okey, jadi kita di mana sekarang ni? Tengoklah sini apa ekor buat. Nampak? Besar apa je besar apa. Orang memang 4 orang je. 14 ekor. Menunjuk orang kependian ni orang kaya. Orang mampu betul. Selari dengan masalah pekah tadi disebut kan. Al-mustati' tu ramai. Dengan caranya, dengan kaedahnya. Itu kadang orang sistematik tu menjadikan orang buat mampu.
kan. Jadi tak apa kutu ke apa bala binatang pun kita buat, yang penting orang tu boleh sambut. Jadi alhamdulillah, sebab tu mungkin mangkali orang buat fiqh korban hari ni nak dapatkan semangat korban tu masuk benar jadi kan. Ijak lari korban tu, orang yang masuk nama aja beria sangat, nanti orang lain lebuk pukul 12 1 main cuy kepala. Tanya dah siap belum? Sebab orang tak faham dengan falsafah pelaksanaan tu kan. Sedang tengok orang yang masuk korban pula, apa kaedah, tengok sampai detik-detik dia hemburkan darah tu sebelum dapat, dah faham kan. Redha Allah tu sebelum sampai darah tu ke tanah, kemana dapat dulu dah. Sunat tengok, bahkan boleh tajdid, boleh memperbarui niat. Walaupun dah bagi niat wakalah, wakil daripada orang yang mengurus dan sebagainya, boleh sunat lagi datang tengok sebelum darah tu keluar. Allahumma bismillah ya Allah akbar, Allahumma inni Allahumma inni adhiyati fataqabbal minni, doa. Tak ingat bahasa Melayu pun tak apa. Bismillah Allahu akbar, ya Allah terimalah korban aku tahun ini, maka terimalah segala korban aku tahun ini kerana Allah Ta'ala. Terima doa, ya Allah terimalah korban aku tahun ini ya Allah. Dapat sampai detik-detik darah mengalir tu. Itulah lafaz yang kita tengok. Ini haram tengok jauh buat teran je, labu dengan orang pula. Sebab tu kadang-kadang perhati penganjur lembu satu, mari ni lembu satu, nama sekian, duduk ni dekat, orang lain jauh. Baru nampak tu orang lain jauh, biar demand ni besar, biar dia dapat special diberi. Sebab pada demand yang melihat ke lembu ataupun kobor yang demand nak tumbang tu adalah kelebihan buat demand sunat. Bagi peluang untuk kita mengaji lah. Orang lain tu kan tak ada peluang, lepas tumpah jatuh tengok lah. Tengok urat marih ada lagi ke tak, urat makan ada lagi ke tak. Tu biar nak tengok kan. Tapi keutamaan pada orang yang korban tersebut, kenapa? Dia ada kelebihan tersebut. Allah beri kelebihan. So susun atur. Okay? Itu contoh orang yang betul-betul memanfaatkan peluang yang ada. Kenapa orang hadir pada majlis tersebut kan? Baik. Yang pertama. Yang kedua, bila kita tahu tentang amalan tu hebat dan sebagainya, hukum kita dah tahu sunat muakkad. Tapi terkadang dalam fiqh dia ada bincang, kadang-kadang hukum fiqh ni dia fleksibel. Hukum dia sunat muakkad. Bila saja kalau mampu tak buat, hukum jatuh makruh. Kalau yang tak mampu, jangan rasa runsin. Anggap itu adalah Allah sudah beri jalan untuk mungkin kita dapat dalam komponen orang yang dapat hadiah nanti ataupun dapat sedekah. Allah dah atur gitu. Pemberi zakat bayar, penerima mesti ada. Apa itu? Kalau bukan takdir kita masuk, kita dapat. Itu je lah. Tapi kalau tak dapat, bukan rezeki kita lah tu. Adalah tak kena kita buat korang tu. Okay. Bila kadang-kadang 14 ekor ni, kampung satu pun kampung dia dapat, kalau kira contohlah kan. Ada satu kampung yang saya kata kampung Melayu tu 22 ekor. Siapa? Semua rumah dapat. Beribu. Dia kata berapa pintu? 3,000 pintu. Semua dapat. Bukan kira miskin kaya, semua dapat. Allah kata 23 ekor. Tahun ni lah susut. Macam mana tu berkupon balik rasanya. Okay. Tapi tak apa, itu nilai. Baik. Bila kita dah tahu hukum sunat muakkad, kadang-kadang hukum fiqh menyatakan hukum pelaksanaan ibadat korban ni jadi wajib. Kita kena tengok dalam kitab fiqh dia kata bila jadi wajib. Ada dua keadaan. Pertama, apabila korban kita tu dinazarkan. Nazar-nazar ni apa? Ilzam ma tata'ayyan. Kita melazimi, kita memestikan benda-benda yang sunat. Kenapa nazar tu dibuat? Untuk meletakkan kita cagar diri lah dengan Allah Ta'ala. Apa itulah. Tentu nak tengok orang kalau gaduh cerita ke orang nak negak, awak berani jerat jari lah, dia kata. Berani kekat jari lah kalau ni. Tiba-tiba dia buat benda di luar. Kalau kita hebatlah kekat jari. Nak cerita besar lah. Kita dengan Allah Ta'ala apa itulah. Sikap kita nak tunjukkan komitmen penuh dalam pelaksanaan ibadat ni. Benda sunat kita wajibkan. Benda tu boleh tak? Boleh. Hukumnya nazar. Itu namanya nazar. Benda tu boleh. Tuan-tuan pun boleh praktik. Nanti kita bagi faham dulu masa bila jadi wajib ni. Pertama, hukum korban sunat muakkad selesai. Kadang-kadang dia boleh jadi wajib. Wajib pula beri kepada nazar. Wajib ni bagi pada dua. Nazar satu, yang kedua ta'yin. Ta'yin tu kita bincang. Nazar ni pula bahagi tiga. Nazar kepada diri orang tadi tu. Nazar kepada, dia bagi muqayyad, benda yang tertakluk dengan dia. Yang ketiga, nazar pada binatang tadi tu. Tiga-tiga ni macam mana kita nak urai? Yang pertama, nazar pada diri tadi. Saya saja tahun ni
Fikir-fikir, oh ya Allah, banyak dah ibadat aku buat ni, nak tambah lagi kayaknya. Apa dah benda yang mengikat diri dia tu? Tiba raya korban nantilah, aku nak wajibkan diri aku berkorban tahun ini. Itu namanya nazar diri sendiri. Korban tu sunat, tapi dia kata aku nak wajibkan diri aku korban tahun ni. Itu dia jadi wajib. Jangan labur dengan orang apabila nanti bila masuk korban, kabur kat penganjur. Ini nazar wajib. Ini korban nazar. Kabur. Korban nazar. Lepas tu kita penganjur ni, masa borang tu dah kena buat closer. Korban sunat, korban nazar, akikah, korban wajib, korban kena buat. Sebab orang ni macam-macam niat dia. Macam-macam niat dia. Macam-macam dia kamu buat begitu. Nombor 1 paling tinggi, korban wajib. Sebab title dia, orang tu komitmen penuh. Korban wajib tu, korban wajib dan kurungan nazar. Kedua, korban wajib apa tu? Ta'yin. Baru turun korban sunat, baru akikah, baru pergi sembelihan biasa. Sebab ada yang mungkin yang masuk tu sebab dia nak pergi kambing tu nak jual. Dia tak ada nak pergi, dia pengusaha kambing pasar, kan? Dia dah masuk korban. Dan bersama dia nak berniaga. Nak berniaga, orang kaya tak sempat. So dia tahu orang korban ni, nak orang kaya ni banyak anak-anak ramai. So dia kata nak masuk 4-5 bahagian ni untuk lain-lain tu, untuk sembelih, nak jual. So dia bukan korban, kan? Macam-macam agam orang memang ada. So sembelihan biasa, tanda situ, buat je. Okay, bila ada situ, orang nanti tik lah kat mana. Okay, kita pergi korban wajib nazar tu kan. Korban nazar yang pertama tadi tu, nazar diri. Contoh itu dah, aku nak buat korban lah tahun ni kayaknya, aku nak wajibkan diriku korban tahun ni. Tu korban nazar. Selesai. Yang kedua, nazar pada muqayyad, ada takluk. Contohnya, mak awak ni berharap nak pergi haji tahun ni, ya Allah, macam mana ni? Orang dah tak dapat, mak awak ni haram tak dapat lagi, umur makin lanjut. Macam mana komitmen? Doa puas doa dah, orang pergi Mekah kirim saja. Apa lagi nak buat? Buat ibadat nazar. Ya Allah, duduk lepas tikar jadah tu, lepas doa apa semua. Ya Allah, tahun ni jika mak aku dapatlah haji, aku akan bernazar satu bahagian. So dijaga ibadat dia tu dengan Tuhan Allah, dengan Allah Ta'ala, supaya diberikan kelebihan mak dia dapat haji. Takdir dapat, memang dapat. Lepas ketika tu dapat, teriak tak kira, ya Allah, dapat mak pergi haji dia telah pun diwajibkan nazar. 10 Zulhijjah kewajipan tu sampai kat dia. Itu dia bagi tertakluk. 10 Zulhijjah tertakluk kat dia. Nanti kita cerita macam mana nazar duit tak ada. Macam mana buatnya? Okay, cerita lah terus. Imam tangguh-tangguh nanti haram tu 10. Nak masuk dah bernazar ni kan. Mak kata, itulah mak dapat tengok mak ni dikirakan T20 katanya. Kan banyak orang tua-tua orang ni kan gitu kan. Sebab apa entah tak ada rekod itu tadi kan, dia terus letak T20 30,000 kena bayar. Mak kata aku 10,000 je ada dalam tu. Sebab kenang kan aku pergi 10,000 lebih je, atau 12,000, 13,000. Anak pun masa tu mesyuarat. Berapa ada? 5 orang. Moh kita 3,000 seorang. 3,000 seorang. Termasuk orang yang ni anak doa tadi tu. Dah spend lah kononnya. Kan? Dah spend gitu-gitu. Dia pun dah tinggal 1,000 je kurang lebih. Terpaksa bagi ni mak nak ke Mekah, mak tak bagi pula. Oh, bagi dia portion aku. Sampai kenang-kenang, ai mak, nanti aku nak korban pakai apa ni? Korban macam mana? Korban wajib tu. Maka sebab tu dalam kitab fiqh, korban nazar ni nak tak nak kena buat. Kalau tak ada kemampuan, kita ada satu pendapat dalam kitab Matla'ul Badrain. Pernah dengar kitab Matla'ul Badrain? Kitab fiqh. Kitab fiqh Matla'ul Badrain. Siapa ngajar fiqh? Tauhid fiqh Ustaz Anim, Ustaz Mio. Ustaz Mio boleh tanya. Matla'ul Badrain ada kitab Syekh Daud Fatani tulis. Kitab yang agak dakik, yang dalam pembahasannya. Dia kabur dalam tu bahawa hari ini kita boleh pergi kepada dalam masalah ketidakmampuan melaksanakan yang wajib, maka tunai sedaya yang boleh. Maka hari ini dalam satu pendapat di sisi Ibnu Abbas, iaitu pendapat tabi'in, bukan nama saya lah, betulan nama saya lah kan, tapi Ibnu Abbas adalah sahabat, dia bagi mazhab sahabat, mazhab sahabat, walaupun tidak masyhur di kalangan ijma' ulama yang 4 mazhab tu, tapi ada pendapat sahabat ni diberikan ke muka, iaitu korban boleh pakai ayam.
selain daripada binatang kaki empat. Korban boleh pakai selain binatang kaki empat. Yang penting matlamat korban tu capai apa dia? Ihraqid dam, tumpah darah. Ayam kan ada darah juga. Maka hari tu itu yang kedua tu kena menjadi pekah. Ada pendapat-pendapat tersebut. Maka bila disebut pendapat Ibn Abbas ni, supaya dengan tadi kewajipan terlaksana bila tepat masuk waktu. Macam kita lah ni lah, kata dia masuk hospital, nak menghadap kiblat tak boleh, wayar selat zekat, tapi sedar. Mak sedar ke mak? Sedar. Sembahyang kena tak kalau orang sedar? Kena. Nak menghadap kiblat susah, ambil sembahyang doktor tak bagi sentuh, ayo waktu masuk kena masuk tak? Masuk solat kena wajib tak? Wajib. Bisik mak sembahyang mak, so dia sembahyang lah gerak bagi mata tu je, menunjukkan dia tetap kena hormat waktu, betul tak? Jadi begitu je kewajipan nazar, dia kena hormat 10 tu masuk sebab kewajipan datang. Maka kewajipan tu bila tengok pendapat, ada keluasan tertentu dalam pendapat Ibn Abbas, sembelih apa? Sembelih ke ayam. Jadi masa tu dia pun apa susah, pergilah ayam, jangan pergi speedmart segi pergi cari ayam yang dah sembelih. Apa jadi? Pergilah cari jalan apa nama tu? Mana jalan ni? Jalan di gantung. Jalan mana kedai ayam, bawa awak seekor, cari yang besar sikit, ni ayam korban ni. Orang tu benda tu ni ayam korban katanya. Nunjuk kita mengaji, biar orang dia kata gila orang tu ni. Tapi kita pendapat betul, kita ambil, kita beli, sampai rumah, bismillah, ini adalah korban nazarku, bagi tujuan menumpahkan darah kerana Allah Ta'ala. Jadi ketika itu kita sembelih. Soalannya, apakah nanti ada kemampuan tahun depan, ada duit, kena qada? Jawapannya qada. Macam konsep solat tadi, kena qada. Sebab tadi itu dengan tujuan menumpahkan darah dan hormat kewajipan yang telah dinazarkan pada hari itu. Wajib, dia kena buat. Tidak, dia mengabaikan kewajipan. Fiqh bukan kopi tu, Islam bukan cara kopi tu. Bila dah komitmen depan Tuhan, takkan sewenang-wenang kamu tidak ke itu. Tak fikir ke? Maka ada kaedah, ulama bagi solusi. Sembelih ayam ketika itu, ambil pendapat Ibn Abbas, tapi jangan sewenang-wenang. Kalau duit mak, kalau orang lain waktu dah sempit, bank call tiba-tiba boleh minjam, hari tu tak mau minjam pula, boleh juga. So benda tu nilai saya bagi ni macam mana kaedah terbaik. Yang kata dah tak ada jalan lain, boleh ke sambung sikit? Boleh sambung. Okey. Jadi kita buat cara itu, akhirnya alhamdulillah ada keluasan, Allah beri. Maka ini dia panggil nazar muqayyad, nazar yang tertakluk. Maka hari ni banyak macam ada hari ni orang kata, dapat nikmat apa itu, aku bernazar lah. Budak nak SPM, budak nak STP, budak nak exam apa itu ini, tengah-tengah habis jawab exam tu, ya Allah beri aku kepunyaan kewajipan, aku najar, aku lulus straight sembelih seekor kambing. Korban aku tahun ni. Ada kata kopi tu. Tak semestinya mestilah aku korban nazar, tak semesti, tapi dengan makna menumpahkan darah. Dan disebut perkataan korban, maka korban semestinya akan berlaku pada 10 Zulhijjah. Dia tak akan berlaku pada kali ini. Disebut korban aku tahun ni. Itu korban Zulhijjah betul. Dia tak berlaku sembelih untuk sembelih lembu, sembelih apa untuk kahwin, tak. Bila korban 10 Zulhijjah sampai 11, 12, 13 Tasyrik. Disebut apa itu? Maka sampai je tum keluar straight sungguh. Korban lah dia tahun tu. Okey, baik. Selesai yang kedua. Yang ketiga, nazar dari sudut pada binatang, pada zat binatang. Macam mana zat binatang ni? Yang ini boleh digunakan dalam berbagai cara. Pertama sekali, contoh, binatang tu ada cacat. Ni banyak penganjur-penganjur nanti datang tengok Allah patah pula kaki sikit, nampak turun lori tu, ingatkan betul settingnya, turun salah, nampak pengkor. Datang pula tengok Allah, telinga udah copik dah, ini apa, koyak lebih sikit, patut telinga sifat demikian. Hari tu nak dicabutkan apa di kandang kawan sana, cabik sekali dengan pakai, susah agak, dia pergi cari clean pula tu, kira apa, dia ambil yang apa ladin tu, tok pula sampai ke kita udah capik, udah dia punya apa, dah sumbin dia punya ni telinga. Apa lagi tengok macam-macam lah, kita tengok jenis-jenis kecacatan itu dalam PK belajar tengok apa kecacatan. So kita dapati ada kecacatan yang ada, mana boleh buat korban. Kita dah kelabur, mana kita ni nyimpan mesah nak keluar duit, tengok 3 ekor dah ada 14 3 ekor. Kaki
telinga, apa lagi, tulang belah itu ini, macam-macam lah cacat yang ada. Maka macam mana kita nak buat? Maka kita boleh guna aplikasi nazar binatang. Nazar binatang tu, macam mana nazar binatang? Bila ada masalah tadi, pengajar panggil 7 penamai tu, panggil 7 penamai tu, panggil, dia kata kita ada masalah esok hari korban. Jadi kalau tak selesai masalah ni, tak boleh buat korban sunat tak boleh nak buat. Jadi kemarin belajar, jadikan binatang ini nazar yang wajib disembelih. Macam mana niatnya? Nazar ni dengan dia kata bahawa aku bernazar dengan binatang ini yang mengalami kecacatan. Nazar tu dia niat nazar yang mengalami kecacatan bagi tujuan menumpahkan darah kerana Allah Ta'ala. Jadi orang mana setuju? Ni kamu 1, 2, 3, 4, 5, 7 nak tak korban nazar? Dia ada implikasi dia. Apa implikasi nazar? Ingat tak? Daging tak boleh makan lah. Itu je lah nazar ni. Kita cerita daripada awal tadi isu dia. Orang yang masuk korban tak boleh makan daging, anak pada masuk korban tak boleh makan daging, kerabat dia semua tak boleh makan daging tu. So orang yang tu kerabat dia 7 anak 7 keluarga tu tengok je korban tadi, pegang betul, ambil bau je lah sebab dia tak boleh makan, sebab nazar. Itu je hukum dia. Tapi dia nazar kepada menyembelih binatang korban yang cacat. Akhirnya dia dapat pahala sembelih pada hari tu, sebab dia nazar benda itu. Dia nazar zat. Sebab ada pattern nazar pada binatang. Nazar yang pada binatang tu tidaklah di-highlightkan binatang tu korban yang elok. Korban sunat saja niatnya mesti, syaratnya adalah yang sihat. Adapun nazar tertumpu, yang penting macam mana, apa kaedah binatang tadi. Kalau kita niat terhadap apa yang tertentu di situ, jadilah dia. Maka takdir kita nazar adalah pada binatang yang cacat tu. Tujuannya untuk menumpahkan darah. Itu dah matlamat korban, tumpah darah kerana Allah Ta'ala. Jadi takdir tanya 7, 5 setuju, 2 kata awak nak juga merasa lagi tu. Dia tanda bila dia tengok pengurusi kata kesannya tak boleh makan lagi lah ya. Dia kata ini yang orang nunggu sangat, kata. Okey, jadi kita kata okey tak apa, alhamdulillah dah ada 5, 2 je tak jadi. Sebab apa? 2 nak makan. Jadi kamu 2 tak payah niat korban. Sebab apa? Sembelihan kamu jadi sembelihan sunat. Sembelihan kamu jadi sembelihan biasa. Macam kita pergi tengok, pergi mana-mana orang nak kena langgar lembu, semua cepat-cepat sembelih kan. Jadi tu sembelihan sunat biasa. Segerakan sebelum jadi bangkai, makan. Hukumnya boleh, tak ada masalah. Jadi orang yang 2 tadi tu hilanglah pahala korban, tapi rezeki makan je lah. Itu je lah, dapatlah rezeki makan hari tu. Tapi apa kau Ustaz? Kalau 5 korban, 2 sembelihan biasa dapat. Yang penting jadi. Walaupun 1 je setuju untuk jadikan nazar dan melayakkan daging tu, lembu tu jadikan nazar, dapat dah pahala korban lembu tu. Dapat dah lembu tu, walaupun 1 bahasa orang tu je ambil nazar, tapi menjadikan dia binatang yang dikorbankan pada hari korban. Dapat dah. Lagi pun 6 lagi tu. Tapi kalau tuan-tuan ada tempat tu, tuan-tuan nak jadi yang mana? 5 ke yang 2? 5 orang korban. Sebab belajar ma min amalin adami, antara perkara ahabba ilallah fi yaumin nahar, betul? Tidak ada satu kerja amal baik yang baik sepada hari raya korban melainkan tumpah darah, betul? So tuan-tuan nak carilah benda tu, pahala korban, sebab untuk belajar. Adapun yang daging tu, daging tak makan apa. tuan-tuan tak makan daging korban binatang tuan-tuan makan daging binatang orang lain. Nampak? Biar cokodik lah kat situ. Kan? Boleh, yang kita je kita korbankan. Yang lain tu kita dalam golongan orang yang boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan. Oh, ribut ni cerita kalau orang tak. Dia kata kalau masuk korban tu, kalau nak daging, dia akan datang perasaan tu. Tak ada baginya orang lain. Tak diganjak plastik awak tu. Besen awak tu. Jangan. Kalau orang tak hati tu, kalau tak betul, tengok pandu orang nanti. Pandu orang. Sebab kita tahu kaedah kan. Jadi itu yang dikenakan dengan nazar pada zat binatang. Yang penting orang yang pengajar dia boleh laksanakan. Cuma kena buat betul sistem tu. Okey, selesai masalah nazar. So ingatkan selama ini nazar kalau ini kalau itu je. Tapi yang penting kita dapat selesai macam-macam masalah. Sebab tu Pekor bincang panjang isu ni. Yang kedua, wajib ta'yin. Wajib ta'yin ni adalah
walaupun benda ni nampak mudah, dia ditentukan. Contohnya, adalah orang berniaga lembu kambing. Berniaga lembu kambing kan, orang berniaga. Katanya, alhamdulillah bulan ni, tahun ni aku tentukan 200 ekor kambing, 200 ekor lembu untuk dibuat. Takdir apa yang berlaku? Lakulah 198. Dua lagi 198. Okey. Jadi adalah orang tanya, "Yo, ada duit lagi? Ni lembu korban," katanya. "Ini lembu korban." Perasan atau tidak, dia tak jual lagi. Yang dah menjadikan 198 tu lembu korban siapa yang membeli. Tapi pembeli tu sudah mentakyinkan, menentukan lembu tu lembu korban. Jadi apa berlaku? Dia sudah wajib menyembelih lembu tu cara korban. Dia kena sembelih lembu tu korban. Jadi bila dia dengar, dia cakap macam tu, dia tak kena dengar lah majlis hari ni. Dengar majlis kita hari ni. "Oh mak, aku dah cakap aku kena jual lah lembu tu. Aku kena buat lah korban binatang tu." Bahkan dia jadi wajib atas aku korbankan, sebab dia adalah wajib korban. Sebab apa? Dia sebut ini lembu korban. Dia dah sebut penjual tu lah yang korban yang. Tapi saya nak sebut pembeli pun boleh jadi. Nanti sebagai contoh takyin ni, ini contoh yang pertama tadi tu, itu penjual tadi tu, ni lembu korban. Orang lain tengok, apa hal tu, ada dua lagi tu, yang lain mana? Udah beli yang ni lembu korban. Dengan harapan dia dah lagi lah 9 hari bulan, malam 9 surau buat pertemuan rupa ni, fiqh korban. Kalau saya kebuk, itu lembu tu adalah lembu yang sudah diletakkan wajib korban. Jadi apa yang berlaku pada orang tadi? Masuk je 10 kamu korban lembu tu, mudahlah kena korban. Penjual tak boleh makan pula, sebab dia adalah lembu wajib. Lembu wajib, dia jatuh korban wajib, lembu wajib. Jadi dia sembelih. Akan datang orang tu, orang lain apa kat tanya lagi penjual tu, "Ni lembu apa?" Dia tak nak jawab dah lembu apa. Dia takkan jawab dah lembu apa, sebab dia dah mengaji fiqh. Tapi kita yang cerdik ni, janganlah cakap, jawab perilah, "Ini lembu korban sunat." Selesai kan masalah? Ini lembu korban sunat. Selesai masalah. Sebab saya bagi contoh ni macam mana tulisan kitab fiqh kan. Jadi ini lembu korban sunat. Selesai. Jadi tak ada jadi takyin yang mewajibkan kena sembelih, yang sehingga dia tak boleh makan. Itu contoh. Jadi takyin tu pun agak itu dalam contoh penjual. Pembeli pula macam mana? Atau orang yang masuk korban. Orang masuk korban hari ni, contoh kita dah 14 ekor nanti kan. Datanglah lembu pada hari Rabu. Kami sembelih, kami korban. Hari Rabu datang. Maka kita ni tak tengok lembu disusun 1 2 3 14. 1 2 3. Kita tengok lembu orang masuk pertama. Orang tanya, salah dua orang lah. Orang jemaah tanya, "Kamu lembu nombor apa?" "Saya lembu nombor 2. Bertanya dengan JK, "Mana lembu nombor 2? Maka lembu nombor 2 yang akan tumbang esok, yang ini, yang nombor 2 letaknya ni. Maka orang yang masuk tadi kata, "Inilah lembu korban aku tahun ini." Dia sudah takyin pada hemat dia, menjadikan kewajipan pada dia. Maka ketika itu dia sudah jadi lembu yang wajib dikorbankan atas diri dia. Berarti dia tak boleh makan lagi tu. Itu dia panggil takyin, wajib takyin. Kita jangan fikir lembu tu tak boleh makan tau. Kita nak kata hukum tu jadi solid ke kita, jadikan wajib, jadi pahala tu besar. Nilai kita tu besar. Kita takkan swing ke mana dah lembu tu, tapi hukumnya berubah daripada sunat yang boleh makan tapi jadi wajib atas kita. Jadi akan datang bila orang ngaji ni, pakat tanyalah soalan-soalan ni biar banyak sikit lagi itu supaya dia badak. Maka orang akan datang pun tak nak jawab dah. Lembu apa ni? Dia takkan jawab. Jadi saya bagilah jawapan dia adalah, "Ini lembu korban aku, korban sunat aku." Selesai masalah. Ini lembu korban sunat aku, ataupun ini korban sunat aku, korban sunat aku. Selesai masalah. Letakkan sunat tu. Sebab kita risau wajib ta'yin tu berlaku atas kita. Tahu lah, risau sangat, pahala tu banyak kan, pahala tu banyak. Tapi nak bagi contoh tu, bagi contoh. Jadi itulah daripada hukum sunat, Allah jadi peluangkan, buka peluang kita jadi wajib apabila melaksanakan korban tu, bila jadi di situasi-situasi tadi. Faham Nazar pecah pada 3. Yang satu lagi wajib. Dia wajib tu pecah pada 2. Wajib nazar, wajib ta'yin. Nazar tu 3 pecahnya. Apa dia? Nazar pada diri,
Tak lalu apa-apa, saja duduk saja hari tu. Apa benda nak buat ibadat lagi ni? Korban lah aku tahu ni. Wajib lah tu. Korban tu. Ataupun muqayyad. Kalau aku ini aku. Kalau aku ini aku. Itu banyak kan. Yang ketiga tu adalah nazar zat binatang. Baik, bila kita faham apa yang kita sebut hari ni, suka saya juga sebut untuk masalah pendapat Ibnu Abbas tu boleh guna faedah dalam akikah. Akikah ni, apa tutuan dalam kitab fiqh? Bila waktu buat akikah? Akikah anak kita bila? Cucu kita bila? Hari ke-7 selepas kelahiran. Maka hari tu bukan saja-saja sebut. Banyak orang kata bukan mampu pun nak bawa, berduit pun. 7 hari tu pasti ada kelebihan di sisi para ulama dan disebut oleh Nabi SAW sendiri. Jadi kena hormat 7 hari, hari 7. Maka pendapat yang sama kita boleh kias dalam masalah pendapat Ibn Abbas tadi. Antaranya hari ke-7 tu pensyariatan sembelih seekor bagi anak perempuan, 2 ekor kambing bagi anak lelaki adalah satu tuntutan. Matlamat dia adalah apa dia? Selain daripada menyembelih tumpah darah, itu bersedekah. Sebab apa? Akikah binatang daging itu tidak boleh, kita kena masak kemudian beri, betul? Akikah kan, akikah kena masak dan beri. Jadi boleh guna pendapat Ibn Abbas untuk tak mensiakan hari ke-7 tu, kan ada muda-muda ke cucu tu kan. Kita pun boleh laksana apa itu juga. Tak mampu hari tu, saving lari, anak pergi, bini ndak sangat lari hospital swasta. Orang kata tak ada duit, nak juga 3,000 tombang sekali, portion lembu, portion semua masuk, portion kambing semua apa masuk, habis lembu. Jadi apa yang patut? Maka hari tu pergi carilah ayam, cari ayam. Maka niat aku akikah pada hari ke-7 ini kerana menumpahkan darah, kerana demi menumpahkan darah untuk tujuan akikah kerana Allah Ta'ala. Sebelihlah kita akan semua. Masaklah masak ayam tu, potong 24, banyak sikit dapatnya. Kemudian buat masak kurma. Pergi sangkut kat rumah orang. Bagi nasi pun tak apa hari tu. Orang tanya apa hal langsung tak nasi ni? Akikah. Kamu akikah. Jadi yang penting kita dapat memanfaatkan hari-hari yang dikehendaki penting dan waktu-waktu yang bernilai bagi hukum syarak. Kita pandang remeh sebelum ni, lalu apa itu je kewajipan yang ada pada kita, walaupun hukumnya sunat kan, hukumnya sunat. Faham itu keadaan tertentu. Alright. Baik, kemudian itu hukum. Saya cut lah Dan yang terakhir, apabila kita sedar untuk kita laksanakan hari, semangat pun dah tinggi untuk menjayakan apa. Jadi apa objektif akhir korban tu? Kita tengok pada segi pengagihan. Kita pergi kat pengagihan teruslah. Okey. Peringkat masing-masing dia cantik dah. Di sisi afdal pengagihan daging ni dia pecah pada 3. Kita ambil level nombor 1 sampai nombor 3. Pengagihan ni matlamat dia akan pecah pada 4. Daging kita yang masa kita usahakan tu tadi, dia akan pecah pada 4. 1, dia panggil untuk binafsi, diri sendiri. Korban ni kalau dilihat pada permasalahan hukum fiqh, keutamaan berkat dan fadilat terpenting adalah orang yang masuk korban tu dulu. Jadi saya tak salah lah orang masuk korban tu semata nak daging, tapi sebenarnya fadilat yang diberikan kelebihan oleh ketika mana agihan, siapa terutama orang yang mengurus, mesti bicara kepada orang yang masuk korban tu dulu, apa hasrat dan juga kehendak dia. Sebab itu kelebihan nombor 1. Orang masuk korban tu, sebab tu kena betulkan niat bukan kerana daging, tapi kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Selari walaupun dikatakan nombor 1, apa manfaat korban tu sendiri, dia refer kepada orang yang masuk korban tu dulu. Maka apa niat orang yang masuk korban, diri yang masuk korban tu dulu, apa nilai dia. Kemudian yang kedua, iaitu pada maksud sedekah, yakni B40 M40 lah. Boleh setuju kita letak B40 M40 tu sebagai fakir miskin. B40 fakir, M40 miskin. Contohlah, tak ada point lain kan. Nampak dalam kepala kita nombor tu je kan. Contohlah T20 hadiah. Senang cerita betul lah. Hadiah ni untuk orang kaya, kita sebut orang kaya kan. Tapi T20 kan semua kaya kan. Tak T20, jangan sebut orang kaya. Saya tak suka T20 tu orang kaya. Tapi sebut hadiah. Ini hadiah. Jadi diri masuk korban, iaitu peserta korban, miskin,
hadiah atau bukan miskin, sedekah bahagian tu. Ketiga, hadiah. Yang keempat, itlaq. Itlaq ni ialah barang-barang yang tak boleh untuk, yang mana kita akan buang, yang mana kita akan tanam, yang mana, itu kena urus juga. Orang korban ni selalu lepa apa ni kan, pergi jual kulit itu tak boleh, itu itlaq, benda yang tak masuk. Tapi kena cara sampai habis hak orang tu kan, apa nama, kepalanya, lembunya, apa kulitnya, perutnya, isi perutnya tu kan, kena usahakan habis. Yang mana tanam, jangan jual, tak boleh ambil manfaat sikit pun. Sebab kerana itu finishing dia itlaq, kita buat itlaq yang last sekali, yang mana pengasingan berlaku daripada lembu, daripada daging, tulang dan sebagainya. Okey, level nombor 1 yang mana paling afdal, iaitu ambil dia panggil ar-ruqayyah. Maksudnya orang masuk korban tu dia sesuap, maksudnya sesuap tu sikit benar kan. Tapi kaedah dia ajar ulama, kamu diberikan daging-daging korban tu, kamu genggam, ambil satu jari, faham? Ini ulama atau guru sebut, kamu genggam satu jari, ikut nafsu mana kamu genggam, faham? Mana yang melekat, itulah buat balik. Artinya orang yang masuk tu tetap ada berkat, kena makan juga daging korban tu, walau tak ada macam mana pun. Setengah orang dia bagi form, dia kata awak bagi semua, jangan, ambil sunnah, genggam sikit, faham? Dah mana dapat, itu buat balik. Kamu kerana afdaliyat yang pertama, keutamaan pertama yang tu, penganjur pun bagi keutamaan bagi orang tu dulu kan. Sekira ni kalau ambil kira sengkap tu sekilo lah, contoh normal lah, ataupun ghalib dia gitu kan, ambil lah sekilo, kita bagilah sekilo. Jangan walau tak nak bagi, kita kata penganjur awak bagi, kemana memang bagi, tetap kan, mesti buat balik juga. Sebab berkat orang yang masuk korban tu kena rasa daging dia tu sikit. Sunat hukumnya, kamu dah sampai sunat muakkad, kenapa kamu tak sunat makan pula? Ambil sikit. So caranya adalah satu genggam bawa balik. Maka afdal pengagihan pertama, level pertama, genggam satu, yang lebih tu semua adalah sedekah. Jadi berapa? Daging 90 kilo, genggam sekilo, 89 kilo sedekah kepada B40 M40. Itu level nombor 1. Jadi selalunya buat level ni untuk kalau buat sendiri-sendiri, buat di rumah masing-masing, itulah cara ngagihnya. Itu cara ngagih terbaik. Kita tak ada apa-apa kepentingan pun nak bagi pada orang kaya, nak bagi apa-apa pun. Kerana sedang keutamaan kita boleh buat, makan yang mana kita dah, ambil berapa, bukan semestinya satu lah. Kalau nak ambil banyak-banyak lah ambil kan. So ambil sikit, lebih itu adalah hadiah, sedekah. Sedekah tu untuk orang miskin. Okay, itu level pertama. Level kedua, iaitu 1/3 adalah milik daripada orang yang masuk korban. Lembu 90 kilo, 30 kilo orang yang masuk tu adalah pemilik korban. 2/3 adalah sedekah orang miskin. Tu level kedua. Sebahagian tempat dia alert bab ni, dikumpul dulu gitu, rumah besar dia masuk korban 4 ekor taman besar masuk korban 4 ekor Jadi apa yang dia nak buat? Ngamalkan pendapat nombor 2 ni. Yang masuk korban bahagi 1/3, okay, 2/3 bagi kepada fakir miskin. Bagi kepada miskin. Cari yang mana agak susah tu kan, sebab pilihan banyak, bagi saja. Itu tengok kondisi tempat, situasi tempat tu kena buat. Itu yang level nombor 2. Yang kita ngamal hari ni afdalnya nombor 3. Apa dia? Pemasuk korban 1/3. Maksudnya kalau 90 kilo lagi, 1/3 tu bedak 7 pula. Yang kita ngamal hari ni kan. Yang kedua, sedekah 1/3, hadiah 1/3. Maka kalau 90 kilo, 30, 30, 30. Jadi macam mana kita harmonikan matlamat korban ni? Harmonikan pada borang penyataan awal tu dulu. Kotlah orang ni, orang yang masuk korban tu, value dia adalah yang pertama adalah dia nak ambil sikit je, dia nak sikit je. Jadi kat situ, lebihan dia tu lebihkan kepada maksud sedekah. Jangan sewenang-wenang pada portion hadiah, kerana dia nak capai yang pertama tu. Sebab dia nak, mesti dia dah belajar, dia nak carilah yang pertama, lebihkan sikit kat orang miskin ni. Dan kita sendirilah kena masukkan. Lepas tu bila mana datang saja, nanti lembu seekor datang,
sedia 3 bekas tu dapatkan solid berapa kilo tu. Kemudian tengok borang balik apa keperluan orang ni. Okey, yang ni kita boleh buat calculation awal dah. So nanti biar setiausaha memang bidang itu dia akan buat calculation. Okey, berapa ni? 89 kilo. Dia dah tahu dah. Okey, kalau gini orang ni tak nak ambil, ni kita ambil. Okey, bagi. So dia dah tahu persentage dia. Berapa peserta, berapa hadiah, berapa peserta, berapa sedekah, berapa hadiah. Okey. Portion masak tu kat mana? Portion masak kat mana? Ambil hadiah. Kalau akikah, confirm masak. Okey. Yang kedua, sembelihan biasa. Yang jenis masuk bagi kat kita tanpa ada nama korban lah, apa bala, tak ada apa-apa. Itu masak. Ataupun charge yang last sekali adalah pada hadiah. Pada hadiah. Kita ambil kat situ. Jadi, yang jadi salah faham selalunya kat mana? Oh, tak apa, dia sepatutnya dapat 3 kilo seorang, tapi dia tak nak ambil. Kita ambil dia tu, letak dekat hadiah. Sedangkan kita kena utamakan sedekah dia dulu. Paling kurang lah kalau dia kata, bolehkah kamu ambil sikit untuk masak? Pastikan untuk dapatkan fadilat dia yang besar ni. Kalau 3 kilo sepatutnya besar, kita ambil 1 kilo, 2 kilo tu bagi kat sedekah miskin. Ambil 1 kilo sudah. Betul, sebab dia dah izin. Tambahan lagi hari ni, kita tak cerita transparent macam tu kat orang. Kita bagi tahu pengurusan kita urus. Jadi orang yang masuk korban ni tak tanya apa banyak ke kita. Jadi kita ni tolong buat berdasarkan pekah. Itu je lah. Ada lagi kesempatan nak buat kan benda tu kan. Biar seorang kepala je bab ni kan. Jadi pastikan sekor tu ada 3 bekas dah. 3 bekas. So ikut keperluan orang tu macam mana. Kampung dia boleh lah nyaut-nyaut tanya kopi tu. Kalau di pekan tak boleh. Kita kena buat sistem. Jadi saya masjid daerah tu yang masuk tu seluruh Seri Iskandar. Dia dah tak ada tempat lain tu baru cari tu. Jadi daripada awal lagi kita kena sentral maklumat. Ni orang macam mana, ni ada akikah, ada jenis tu, ada jenis. Kamu nak daging tu, kamu letak aja, nanti kamu ambil hak kamu. Ada letak aja. Kamu tanpa. Jadi faham dekat situ, walaupun dia cakap umum, kamu kena raikan hak dia. Tanya dia, nak ambil semua ke hak yang peserta korban? Kena tanya dia, nak ambil semua ke? Kena tanya sebab kalau nak semua, artinya dia nakkan besar. Maksud semua tu, jadi kita ambil kira yang mana? Iaitu kaedah pengagihan yang kedua. Biasa kita akan tanya itu 1/3 kita kena bagi kat dia. 1/3 paling kurang kat dia, kita bagi dia. So kalau kata itu sekor yang masuk tu atas nama satu family dia, 30 kilo kena bagi kat dia dulu. 30 kilo. Jangan tanya, tak duduk dia main ni. Tidak. Sebab ada signifikan. Orang yang masuk korban tu akan dapat hak sebab dia nak ambil keberkatan tu. Faham? So kita selama hari ni fikir, ingat fakir miskin tu keutamaan. Rupanya yang masuk korban tu utama. Cuma yang masuk tu dia kena faham, dia bukan afdal yang terus ambil 1/3. Afdalnya sesuap dan juga secekak. Itu afdal. So paling orang ni kalau secekak, saya pernah try secekak tu lepas. Secekak saya ambil 700 ke 1 kilo. Orang yang besar dan urat tangan dia agak sasa sikit, lagi banyak cengkam lagi besar. So saya estimate 1 kilo lah dia akan dapat paling kurang. So kalau orang kata tak ada tu, bagi je 1 kilo sebagai penganjur. Bagi kata. Ni masjid bagi. Pekah suruh ambil berkat makan orang yang masuk. Barulah dia ambil, lepas tu lebih sedekah, lebih pasut bersedekah, lebih ada lagi 1/3 paling kurang. Paling kurang untuk hadiah ni atau masak apa, pastikan pada portion 1/3 tu je lah. Lembu 90 kilo, jangan lebih ambil manfaat makan atau lebih pada 30 kilo. Itu senang orang, saya kena tekan bab ni, bab dia cara masak dulu. Apa payah lembu tumbang macam mana pun, dia lembu. Satu lagi fahamnya, lembu tu dia untuk masak, dia ambil siap dah. 2 bahagian tu dia ambil untuk berapa puluh kilo lah. Tumbang baru seekor, dia dah ambil portion berapa banyak untuk makan 100 orang itu dah. Tak boleh cakap tu. Lepas tu yang nak nyumbang kali pertama tu, tengok list 14 tu, mana yang banyak akikahnya, mana yang banyak sedekah nazarnya, mana yang banyak itu yang jatuh dulu. Kena buat itu. Mana akikah banyak, yang mana yang kata yang masuk korban tu tak nak ambil daging dia, itu kita utamakan dulu. Mana kira-kira cakap tu di masjid daerah ni, korban khabar tu bila kata dia nak ambil, yang lain tu
masjid urus. Lepas tu kamu bagi tahu, kamu pakai kaedah 1/3 setiap bagian, tak masalah. Estimate kita, kebor 100 kilo, dah ada 30 kilo masak. Nanti itulah nombor 1 sembelih. Itu nombor 1. Usah bawa ni. Jadi kaedah gitu. Ada panggilan setengah tempat ni kena betulkan balik. Dia gabungkan semua daging yang ada, betul tak? Dia gabung. Lepas tu lembu 1 apa? 50. Lembu 1, 2, 70, 100. Dia pun tambah. Okey, semua 300 kilo lebih, tanya. Okey, bahagi dengan 7. Bagi ikut berapa yang mahu serta. Hukumnya adalah tidak sah. Hilang fadilat-fadilat yang kita buat tadi tu. Khawatir bukan hilang fadilat, dia boleh jadi ambil hak orang lain. Yang 50 tu sepatutnya dapat 50, tiba dia dapat lebih. Contoh dibagi-bagi dapat 3 kilo seorang. Hakikat kalau 50 kilo je lembu, berapa 1/3 dia dapat? 20 lebih kurang 20 1/3. 20 tu bahagi dengan 7. Allah. Tak sampai berapa kilo dia dapat, 1,5 kilo Tiba-tiba hari tu dia kata kita standardkan semua dapat 3 kilo. Maka dia dah ambil hak lembu yang lain. Jadi kat situ hilang fadilat pengagihan yang ada. Itu okey, itu selamat lagi, okey lagi lah, fadilat hilang. Bahayanya takut 14 ekor tu ada yang mati bukan disebabkan sembelihan elok, tapi dia mati terkejut. Mari orang-orang tengok, urat marit ada lagi. Yang jadi pakar-pakar tu kan, urat marit ada lagi. Yang menyembelih jaga, dia kata dia orang menyembelih ni ada skill dia. Lepas tu dia ada pantang larang nak jaga pisau yang mahal tu. Dia kata jangan sampai kena tulang. Pernah tengok kan ni, orang yang menyembelih dia akan faham lah. Pisau dia mahal. Lepas tu dia, awak pernah saya menyembelih tempat lain gitu, orang panggil menyembelih, selesai menyembelih tu jangan sampai kena tulang. Dia dah pesan dah siap. Sebab kena tu pantang dia memang tumpui. Pisau tu kan tumpui. Jadi dia buat sembelih, pisau dia cukup mahal dah, cukup tajam. Dia kata sap sikit je. Sapnya sap tak putih pun buat balik tu. Mati binatang tu sebab terkejut je. Jadi hakikatnya binatang tu jadi binatang apa? Binatang tu bangkai. Bayangkan kalau digabung semua tadi, tak tahu mana ada. Haram semua makan bangkai. Nampak tak bahayanya kalau berlaku ke pecah campur macam tu. So spesifikkan balik. Cuma penganjur kena cerdik lepas ni, setting betul-betul binatang yang ada. Kalau yang dapat tu rezeki, tengok Allah awak dapat lembu, niatlah dengan penuh duka cita pada hari tu. Ya Allah, bismillah, aku korban tahun ini pada lembu aku yang kecil, kerana Allah Ta'ala dah tahun depan aku tak boleh minta orang sini. Sebab lembu kecil tengok orang lain besar-besar kan. Cuma itu kebijaksanaan penganjur cari. Sebab tu kita bagi mandat kat penganjur ni, mandat tu sebesar-besar mandat. Kalau kecil lah, itulah kita dah terima. Sebab kita bagi soal niat. Okay, last kali niat lah. Niat dah bahagian dah selesai lah. Niat selalu isu orang. Macam mana niat ni? Niat ni simple. Dalam kitab Majmu' mazhab Syafi'i, niat ni kita asasnya redha saja. Walaupun tidak ada sirah perkataan yang jelas, aku masuk korban tahun ini mewakili anak aku masuk korban tahun ini apa semua tu. Walaupun tak ada, tapi dengan bagi duit saja, kita yang mengeluarkan sejumlah duit, yang terima tu adalah orang yang kita percayai, dan dia melaksanakan kerja-kerja itu sudah dikira valid niat. Sudah dikira. Tambahan pula kita bagi tu dengan faham pula tu. Faham. Korban masa baca iklan tu, buat beli korban harga sekian termasuk pengurusan. Dah faham itu saya. Jadi tak timbul soal ada argument lagi lepas tu, ada pertikaian lagi lepas tu. Kita yang masuk tu kita kena faham. Okey, tapi kita ni kalau nak dalam belajar tu sistem kan terus apa lafaznya diungkap kepada pihak yang in charge. Lafaz. Kalau lafaz masa serah duit satu bab, ataupun buka lagi peluang lafaz ketika hari kejadian. Lafaz hari kejadian masa bila yang cantik juga untuk diniat, iaitu kita bagi mandat kepada penyembelih. Saya dengan ini menyerahkan urusan penyembelihan korban binatang saya tahun ini kerana Allah Ta'ala. Satu lagi boleh. Ini kadang-kadang setengah buat pula kan. Dia penyembelih panggil 7. Ada kan setengah orang kan panggil ke? Boleh, tapi tak wajib. Kalau dah bagi mandat awal-awal tu tak memandat, tak payah pun tak apa. Tapi sunat lebih dituntut sebab dia faham fiqh tu. Dan sekali lagi sunat bila binatang tadi tu mengeluarkan darah ketika disembelih. Ini paling afdal. Kat mana paling afdal? Paling afdal tu masa menyembelih tu. Jadi macam mana cara paling afdal terbaik? Macam mana cara terbaik? Bagi duit mandat ketika kita percaya walaupun tak ada niat.
Tapi kita niat pada hari korban tu. Bila datang tengok binatang sembelihan, bismillah, dan terus keluar saja sisian darah pertama tu, terus kita niat, ini adalah korban aku tahun ni kerana Allah. Itu paling afdal waktu niat. Yang paling afdal lagi, orang yang korban tu dia sendiri nyembelih. Itu paling. Tapi tak mampu, cukup sekadar tengok sisian darah pertama keluar tu, itulah waktu yang kita niatkan. Itu paling afdal waktu. Paling awal ketika menyerahkan duit pada pembelian. Untuk yang sedang, ketika mana bagi mandat pada orang tu nak buat apa-apa pembelian, penyembelihan. Adapun hari ni, untuk apa-apa urusan niat jangan dikhawatirkan. Yang penting redha. Yang penting redha. So, jangan susahkan niat ni. Ya. Itu saja, wallahu alam. Sekadar itu saja, minta maaf lanjut benar ni. Jadi dengan tujuan untuk mendatangkan motivasi korban kerana iman, bukan kerana reta. Harap terkenalah tajuk tu. Apa matlamat korban kita tahun ni. Dan sekira-kira tak ada apa kot yang soalan-soalan nak tanya kah? Ustaz, boleh ke ada orang tak dia dah booking, boleh ke saya nak perut dia kata? Belum korban lagi nak perut. Dia nak perut. Belum korban apa lagi dia nak perut. Dia tak bahagian perut di situ. Okey. Jadi kaedah yang tu penganjur mesti ada sistem. Kaedahnya kalau ada apa-apa bahagian, okey, kalau dah ada permintaan macam tu, penganjur kena dapat persetujuan 6 orang yang baki. Okey, 6 orang baki. Maka dia kata kalau dia perut nak buat dia perkongsian kan ni, dia perkongsian. Okey. Jadi kalau 6 lagi setuju ataupun 6 kata 4 kata, ni penganjur lah kena tanya. 4 setuju, 3 tak nak ambil. So tinggal 4 kan. So nak tak nak 4 lah bahaginya. Dia tak boleh ambil hak milik total, keseluruhan. Sebab tu adalah perkongsian 7 bahagian. Tak boleh. Tak boleh. Okey, faham Kena tanya penganjur, betul, depend penganjur. Penganjur tu kan dia berat tau, korban ni. Dia tak boleh sewenang-wenang macam dia. Saya ingat lagi bila penganjur, saya ingat ada satu keadaan. Masa saya dulu jadi PTA di kampung, saya dihadirkan oleh peserta korban. Selepas seminggu sebelum hari korban, dia tuntut duit. Tuntut. Sebab dia kena pasti bahawa lembu yang dia beli tu harganya murah pada market value. Nilai. Minta 700, masa tu 700. 749 lah seekor lembu. Dia beli dengan harga 4,000. So orang kampung tahu yang ada seekor lembu masa tu 900, sehingga pada ketika itu ada 12. Masjid dapat keuntungan berapa dapat? 12 kali 9 berapa? 12 108. So 10,800 betul? Orang kampung tu kan ramai. Buat kenduri estimate 100 orang. Makan pula gotong royong, bukan catering. Kalau catering ialah 10,000 tu makan untuk 1,000 orang. Kan? Yang ni 10,800 makan 100 orang. So dia kata, banyak surau dapat ni, dia kata. So dia kata, kami belajar manfaat pewakil, orang yang melaksanakan, yang wakil kami ni tak boleh ambil apa-apa manfaat, dia kata. So balik cerita tadi, penganjur tu sendiri kena transparent. Sebab tu bila buat pengurusan, biarlah pengurusan tu berbaloi sehingga tak ada pertikaian. Kalau ada besar nilaian, bubuh kat papan tanda pengurusan. Sebab tu habis kalau nak cerita kampung punya cara lah. Masa korban tu transparent kan berapa nilai daging berpala semua tu ni. Lepas habis malam korban, bila selesai semua pendahari program tu, tulis sikit proses ini sekian, berapa pengurusan pecah sikit, beli barang makan, jaga ini, jaga makan, kenduri berapa sekian, bagi nampak aliran tu. Rupanya defisit, masjid tambah 300. Clear lah. Jadi cerita tu kalau lebih, contoh 10,000 tadi, saya congok-congok sebenarnya paling tinggi pun kalau 100 orang makan, korang royong 3,000 je. Itu pun sedap dah makan 3,000 tu. 100 orang makan. 7,000 masuk buat apa? Buat zinc masjid. Buat kapet masjid. Mana boleh? Tak boleh. Sebab apa? Dia hanya wakil, bukan hak milik dia. Jadi bila buat catatan sikit, pengurusi turun macam kita, duit kita ada 7,000 lebihan. Tuan-tuan yang ada hari ni masuk korban boleh sebarkan. Kalau yang berhajat nak minta balik pembiayaan berapa, kita bedak pernah bagi 7,000 bahagi dengan 12, sekian-sekian banyak. Jadi kalau setuju nak ambil, kami sediakan dalam tempoh 1 bulan. Kalau tak ada, kamu minta izin masuk tabung pengurusan, tabung masjid dan tabung urusan-urusan masjid. Sebulan kami bagi tempoh. Maka kita punya kaedah senang. Kalau lepas sebulan,
yang tak ambil tu berarti dia sudah redha dengan kita punya kaedah. Masuklah. Senang Itu je yang penting, transparent. Sebab ibadat korban yang kita buat hari ni adalah yang melaksana tu wakil saja. Ibadat macam ni lah. Saya ada ayah sebotol saya minta bagi anak, kamu bagi mak kamu minum. Tengok sampai ke mak separuh tinggal. Saya layak tak kata, apa benda kamu ni, tu ayah. Kenapa kamu minum? Berdosa. Ajar dia begitu. Sebab apa? Hak ayah bukan hak kamu. Malailah ayah dah bagi kamu. Ni ayah kamu bagi mak kamu. Itu tak apalah dia minum. Saya mak tanya apa, tinggal separuh. Ni ayah bagi kat saya. Ikut suka lah saya nak bagi banyak mana. Yang jadinya proses wakil hari ni di korban adalah kita minta mandat orang tolong ya. Jadi tak boleh ambil manfaat sikit pun. Lepas tu jangan fikir penganjur dapat berapa untung profit. Yang ni ibadat. Ni ibadat. Okey? Itu saya kena sebut. So ambil oleh cerita tadi tu lah. Janganlah apa-apa sangat. Tanya dulu orang lain. Hak dia tu. 7 tu. Sharing betul-betul. Jangan buat keputusan seorang gitu. Okey? Tak apa ke lewat ni? Tak apa kan? Sikit lagi Okey, baik. Dalam istilah fiqh dia panggil ishtirakus thawb. Kita buat masuk korban atas kita ada 2 bahagian. Satu tu saya punya untuk dapat pahala korban. Satu lagi saya nak sedekah ke orang. Kan gitu. Nak sedekah ke orang tak ada nama siapa-siapa. Boleh. Kaedahnya macam mana? Apa? Tak ada masalah. Masa ketika kita tengok, kaedahnya ketika kita hadir majlis titisan darah tu, bismillahi Allahu akbar. Allahumma inni adhiyati, ini adalah korban aku tahun ini yang pahalanya aku sedekahkan kepada kedua orang tua aku kerana Allah Ta'ala. Sekaligus. Itu dia panggil ishtirakus thawb, perkongsian pahala. Dalam kaedah. Masa niat tu kita buat lintasan, dapat 2 pahala masa tu. Kita yang buat korban ni dapat 2. Semua yang masuk dapat 2. Sebab apa dia pahala? Pahala korban kita dengan Tuhan, pahala sedekah bagi makan orang. So, kita nak bagi yang ni tadi bila kita masuk untuk kita tambah ibadat dan juga hasil perkongsian manfaat korban tu untuk pahala jariah mak ayah. Orang makan jadi darah daging kenyang buat ibadat. Jariah mak ayah kita. Itu dia panggil ishtirakus thawb, perkongsian pahala. Ramailah kaedah-kaedah tu. Tak boleh tak ada masalah. Jangan buat atas nama mak ayah yang dah mati. Orang mati tak wajib ni lah. Orang mati jadi penganjur hajah maiwah, hajah rame'ah. Tanya mana? Mak awak dah mati 30 tahun dulu katanya. Kau pening menganjur masa tu. Kan? Jadi ketika tu kalau ikut bijaksana, masa penganjur yang ada pekah sikit, tak apalah kita taklid mazhab yang membenarkan. Tapi rugi. So, lebih baik orang yang anak tu masuk, kamu dapat pahala korban, mak apa kamu dapat pahala. Itulah kaedahnya. Okey. Sama. Selesai ya? Dia lebih banyak faedah nama untuk korban, sedekah tu lebih afdal. Betul. Dapat dua-dua. Okey? Wallahu a'lamu bis-shawab. Terima kasih kepada semua. Minta maaf sekali jumpa kadang sampai kat jam 2. Jadi saya rasa benda ni paling kurang memberikan kemudahan kepada kita dan orang yang masuk korban. Rezeki saya lah dapat tempat yang memang banyak piornya. Saya rasa dalam ni semua masuk lah ni. Hampir semua masuk lah. Dah 14 semua. Jadi orang kata bila faham apa yang kita kendaki melalui fiqh korban ni, dia akan menjadikan keimanan kita lebih menebal lah masa laksana korban akan datang. Wallahu alam. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk dari sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.